Misteri Jam 12. Apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh berkongsi bersama dengan Casey. Boleh hubungi di 669-11897. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan email ke alamat berikut ini: ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, ataupun kirimkan email anda kisah pengalaman misteri anda ke misterijam12@gmail.com. I will eat you. Pendengar Ria 897, terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey setiap malam untuk berkongsi dan mendengar pengalaman misteri. Sekali lagi peringatan untuk semua, apa yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Anggaplah mendengar rancangan Misteri Jam 12 seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pengalaman yang dikedengarkan dalam rancangan MJ12 akan diteruskan dengan kisah di Ria 897. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk bersama Casey dalam Misteri Jam 12? Pendengar Misteri Jam 12, itu kisah yang ingin saya bacakan pada malam ini. Anda bayangkan, kiriman daripada Shida yang berkongsi gangguan yang sering dihadapi oleh anaknya. Beliau ceritakan, beliau seringkali mendapat mimpi arwah ibu datang dalam mimpinya. Tapi yang hairan, katanya Shida kepada saya, yang dikirimkan email ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Kata Shida, bila saya mimpi setiap kali mimpi arwah ibu, saya tak pernah nampak wajahnya. Saya nampak arwah ibu sedang berdiri jauh, nampak bentuk susuk tubuh arwah ibu saya, wajah saya tak nampak sebab gelap. Dan saya kenal dengan suara arwah ibu saya. Dalam mimpi dia kata, Shida, mak datang Shida. Shida, mak datang Shida. Bukalah, kasih mak masuk. Mak nak tengok cucu Shida. Itu penjelasan yang diberikan oleh Shida. Kenapa agaknya? Sebabnya sebelum ni ada gangguan berlaku dalam rumah, di mana anak Shida ni seringkali menangis, tak henti-henti menangis. Bila tiba waktu maghrib sampai sebelum subuh, menangis. Jadi Shida dapatkan bantuan seorang pakar datang rumah dan katakan mungkin ada korin ibu anda yang datang balik dan mengganggu anak anda. Shida terperanjat. Bila bertanya Casey, saya bertanya pada pakar tersebut apa yang boleh saya lakukan. Pertama, saya kena halau korin tu keluar.
saya boleh halau dia keluar dan dia akan datang balik, kata pakar tersebut kepada Syida. Tapi jangan khawatir, bila saya halau dia keluar, dia datang balik. Memang dia datang balik, tapi dia tak boleh masuk. Dia hanya akan berada di luar rumah. Mungkin dekat tingkap bilik, tingkap dapur, dekat depan pintu rumah, dekat tingkap di ruang tamu. Dia tidak akan boleh masuk rumah ni. Saya akan pagar rumah ni. Jadi setelah kejadian itu, daripada anak saya diganggu, sekarang saya, kata Syida, diganggu pula. Saya tak kisah Casey. Janji anak saya ni dapat tidur dengan nyenyak, tidak lagi diganggu dengan kehadiran Corin ataupun arwah ibu yang datang balik. Sejak pakar tersebut kunci rumah dan halau Corin tu keluar dari rumah, saya sering kali mimpi pada waktu malam. Seperti yang saya katakan awal tadi dalam kiriman email, dengar suara dalam mimpi tu, suara arwah ibu saya. Katanya, Syida, tolonglah kasih mak masuk. Mak nak tengok cucu, Syida, tolonglah. Anak saya dapat tidur dengan tenang. Itu yang saya bersyukur sangat-sangat. Tapi Casey, kadang-kadang saya pernah ternampak tau Casey. Waktu tu saya dari ruang tamu nak masuk ke dalam bilik nak tidur. Bila saya masuk ke dalam bilik ni, lampu bilik selalunya gelap. Dalam keadaan gelap lah, terpandang dekat tingkap bilik, terperanjat saya bila ternampak wajah yang menakutkan di tingkap bilik rumah saya. Anak saya ni tidur dengan pembantu rumah. Saya ada seorang pembantu rumah yang menjaga anak, dan dahulunya pembantu rumah saya ni menjaga arwah ibu saya juga. Tapi setelah arwah ibu meninggal dunia, dia hanya ditugaskan untuk menjaga anak saya sahaja. Pembantu pernah beritahu saya, kadang-kadang pukul 2 lebih pagi, 3 lebih pagi, dia akan dengar orang ketuk pintu. Dia akan bangun, keluar, pergi ke ruang tamu, dan dia akan teropong dari lubang pintu. Di luar, dia katanya, pembantu rumah kepada Syida, tidak nampak sesiapa pun. Bila dia bergerak jalan jauh daripada pintu, dengar lagi orang ketuk pintu rumah. Pembantu rumah saya beritahu saya, Casey. Katanya, Bu, semalam jam 2.30, jam 3 pagi, ada orang ketuk pintu. Saya bertanya, siapa yang ketuk pintu? Enggak tahu, Bu. Bila saya lihat dari lubang pintu, enggak ada sesiapa di luar. Tapi bila saya mau pulang ke kamar, ada orang ketuk lagi. Saya teropong lagi, saya lihat lagi dari lubang pintu. Memang tidak ada sesiapa. Casey, saya teringat pesan pakar, katanya untuk lebih kurang beberapa minggu kami akan diganggu. Lalu saya bilang pembantu rumah, Wati, bagus, jangan buka pintu ya. Kalau perlu buka pintu, beritahu sama aku dulu. Jangan kamu buka pintu waktu malam. Aku yakin yang ketuk itu bukan orang, kata saya kepada pembantu rumah. Casey, setelah lebih kurang 2,5 minggu lah, 2,5 minggu saya mimpi yang buruk, di mana arwah ibu datang, sampaikan dia merayu dengan saya, suruh buka pintu, buka rumah, tingkap rumah, kasihkan dia masuk, nak jumpa cucu. Kemudian keadaan semakin baik dan gangguan hilang begitu saja. Itulah kiriman yang saya terima dari kiriman Syida yang telah pun dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Terima kasih kepada Syida yang sudi berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Jadi anda bayangkanlah, mungkin gangguan tu dah pun dah pun dikesan oleh Syida sendiri, di mana mengganggu anaknya, mendapatkan bantuan pakar secepat mungkin. Pakar tu dapat menghalau Corin, arwah ibu yang baru saja meninggal dunia ni, seringkali mengganggu anak. Waktu maghrib sampai subuh, anak mesti menangis.
Mesti menangis tak henti-henti. Jadi ini membuat ibu ni rasa ingin tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dan rupa-rupanya ada Corin. Halau Corin tu keluar. Dan sekarang ibu pula kena ganggu dalam mimpi. Datang wanita seolah-olah menyerupai arwah ibu, kata tolonglah kasih dia masuk. Dia nak tengok cucunya. Dahsyat. Baik saudara, kita akan berkongsi kisah selanjutnya tadi dari Syidah. Yang ini kiriman daripada Encik Omar yang berkongsi pengalaman beliau. Encik Omar menceritakan hal ini. Saya adalah seorang pemandu dan tugasan saya ni menjemput tetamu-tetamu dari lapangan terbang, daripada lapangan terbang pergi ke hotel, dari hotel pergi ke lokasi-lokasi yang lain. Saya ni memandu van KC. Dan ada kalanya jadual saya ni begitu ketat sehingga kan saya tak sempat nak balik ke rumah. Rumah saya pula jauh. Saya tinggal di kawasan Jurong KC. Jadi daripada Jurong, kalau saya nak memandu pergi ke lapangan terbang untuk jemput tetamu, langsung hantar ke hotel, ada kalanya memang buang masa. Ada kalanya waktu rehat saya cuma 2 jam saja. Jadi 2 jam nak balik rumah dan nak lari ke lapangan terbang memang tak ada masa. Jadi selalunya saya ni suka sangat, tak tahu kenapalah, saya suka sangat berada di tepi laut. Kejadian yang Cik Omar nak ceritakan, saya nak jemput seorang, katanya di sini saya nak jemput seorang tetamu pada awal pagi, sekitar jam 6 lebih pagi di lapangan terbang. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan Cik Omar menceritakan, jadi selalunya saya akan pergi ke tepi pantai. Saya akan letakkan kenderaan di tempat letak kereta di kawasan pantai East Coast. Ada kalanya saya akan tidur dalam van dan ada kalanya saya akan keluar dari van, duduk dekat tepi bangku sambil saya bawalah minuman saya, kopi dengan roti. Kadang-kadang saya beli prata 1 bungkus dan saya akan duduk di sana merokok. Tunggu masa, saya akan naik van saya dan terus pergi ke destinasi. Tapi kalau ada masa yang lebih, saya akan tidur dalam van. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku di tempat letak kereta kapak. Saya tak nak sebutkan, tapi yang ini di East Coast. Saya ingat lagi Casey. Waktu tu saya rehat sekitar jam 4 lebih pagi. Di tepi pantai saya seorang diri. Saya turun daripada van, berjalan menuju ke arah bangku yang betul-betul terletak di hadapan laut. Cantik pemandangan pada malam tu, sunyi, sepi, dengan bulan terang mengambang. Saya pun duduk. Dan ini yang saya nak ceritakan yang menakutkan saya dalam rancangan misteri jam 12. Jadi saudara, kata Encik Omar, beliau waktu itu daripada tempat letak kereta di mana dia letakkan van beliau di sana, dia berjalan kaki dengan mungkin memegang satu air, tangan kiri, mungkin tangan kanan sedang pegang rokok, sedang jalan lah, saya cuba bayangkanlah situasi. Mengikut kiriman ini, sekitaran kawasan tempat dia berada tu memang sunyi sepi. Maklumlah, itu merupakan hari biasa, bukan hujung minggu. Sampai dekat bangku, saya pun duduk dan mula nyalakan rokok untuk merokok sambil saya minum air. Tengah isap rokok, Casey, tahu-tahu saya tengok cuaca dah semakin mendung sangat-sangat. Angin semakin kuat, semakin kencang, menandakan hujan akan turun. Tangan saya ni dapat rasa titisan hujan. Satu jatuh. Saya terpandang. Depan saya, betul-betul dekat bangku yang saya duduk, depan saya adalah pantai, tepi pantai. Waktu itu air pasang, Kisi. Dan bila air pasang, pantai depan tu agak lebih kecil, tidak begitu panjang dan jauh. Saya benar-benar nampak ada perempuan berpakaian warna merah, Kisi. Dress warna merah, sedang berdiri betul-betul depan pantai tu. Lagi setapak, confirm kaki masuk air. Bila dah ternampak, hujan pun mula turun. Saya terpaksa batalkan niat nak isap rokok ni. Saya berdiri dan lalu saya lari menuju ke arah van saya. Dalam saya sedang lari ni, saya sempat toleh ke belakang dan saya masih nampak lagi wanita yang memakai dres merah masih berdiri di tepi pantai. Masih lagi. Kenapa perempuan ni Saya pun lari dekat van
buka pintu, masuk dalam, hidupkan enjin dan hanya berehat di dalam van saya sahaja. Pendengar Misteri Jam 12, saya membawa van di mana di belakang adalah passenger, tempat duduk penumpang. Belakang saya pada waktu itu memang saya matikan lampu, memang gelap. Bila saya tidur, saya suka tidur dekat belakang. Jadi saya masuk van saya buka pintu belakang, saya baring dekat belakang dan matikan lampu. Saya baring di tempat duduk yang paling belakang sekali, kata Encik Omar, kerana tempat duduknya itu bercantum dan saya boleh jadikan macam katil tempat saya berehat seketika. Dalam keadaan saya sedang nak terlelapkan mata, saya terperasan Casey di tempat duduk depan, tempat penumpang bukan tempat pemandu ada perempuan yang sama berpakaian merah sedang duduk di tepi driver seat. Mula-mula saya ingatkan mungkin imajinasi saya, kata Encik Omar. Daripada keadaan baring bila dah ternampak, saya sampai bangun di Casey duduk dan tengok. Siapa pula duduk depan tu? Dalam hati saya terkata sesuatu. Lalu saya baring, saya beranikan diri, saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan habiskan Al-Fatihah, saya berkata sekuat-kuatnya, aku di sini cari rezeki kerana Allah. Aku sama sekali tak nak diganggu dan tak nak ditemani. Engkau datang aku tak undang, tolonglah kau keluar daripada van aku. Tolong keluar dari van aku. Dan kemudian kata Cik Omar, saya pandang sekali lagi di tempat duduk, iaitu di bahagian depan van saya. Wanita yang berpakaian merah yang saya nampak tadi dekat tepi pantai, yang kemudian berada dalam van saya, dah hilang entah ke mana. Casey, selalu saya dengar orang kata tentang nampak hantu lah, kena ikut hantu. Saya tak pernah percaya. Mana boleh jadi benda macam ni? Tapi setelah saya terkena, barulah saya rasa benda ni memang benar-benar boleh berlaku kepada sesiapa saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu adalah kisah daripada Encik Omar yang berkongsi peristiwa dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Saudara, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya setiap malam dan pelbagai pengalaman dikongsilah. Dan ini kisah yang ingin saya bacakan. Ini yang ringkas saja, hanya saya rasa setengah muka surat. Pengalaman ini datangnya daripada Susila. Kak Susila katanya, saya ini adalah pendengar MJ12 yang baru saja mendengar rancangan ini. Terima kasih pada kakak ipar saya. Oh, kakak ipar yang recommend lah katanya Kak Susila. Kakak ipar saya bernama Hamidah Rashid yang mungkin sedang mendengar. Nak ucapkan terima kasih kerana memperkenalkan rancangan ini. Dengar sekali, terus katanya melekat untuk mendengar rancangan MJ12. Katanya saya ni bukan berada di Singapura. Saya ni dah pun menetap di Amerika selama lebih kurang 12 tahun berada di sana. Pada mulanya saya ke sana ikut suami kerana tugas. Suami saya ni orang Singapura, Casey, dan bukan Mak Saleh, orang Melayu kita jugalah, kata Kak Susi. Kau main lampu mambang. Mambang Tengah cerita-cerita berkelak-kelip pula lampu dalam konti ni Bang. Oh bang. Gelap nampak. Kejap. Saya akan kembali dengan kisah Kak Susila. Saya nak tengok ada tak masalah teknikal pada lampu dalam konti ni. Nasib baik ada spotlight. Spotlight menyala, yang lain semua macam mati, gelap pula saya kat bawah. Saudara, mohon maaf, kita akan ikuti pesanan berikut ini. Dan akan saya kembali selepas ini. Saya akan sambung kisah Kak Susila dari Amerika dalam rancangan Misteri Jam 12. Gelap pula konti ni Tiba-tiba dia mati, babe, lampu Ayolah mambang. Saudara, kita akan ketengahkan. Okey, lampu saya dah nyalakan, tapi saya harap dia tak mati lagi lah Saya tak tahu. Sebenarnya macam ni Tadi tengah baca cerita, tahu-tahu konti ni gelap.
Saya pun bangun, suis lampu tu masih dalam nyala lah. Jadi saya cuba matikan balik dan saya cuba hidupkan balik, baru boleh. Tak tahulah, mungkin ada masalah teknikal saya rasa tadi. Walau apapun, saya selamat di sini. Dan sekiranya kalau saya tidak bersuara, tolonglah telefon mungkin Cik Hasan ke minta tolong. Yalah. Bulan Ramadan, bulan cabaran. Bukan cabaran yang ini aku harapkan ya, tuan-tuan dan puan. Baik, pendengar Misteri Jam 12. Kisah daripada Kak Susi. Kak Susila merupakan seorang pendengar berasal dari Singapura dan sekarang dah pun 12 tahun duduk di Amerika bersama dengan suami lah. Mula-mula ke sana kerana tugas. Tapi oleh kerana selepas 2 tahun, kata Kak Susila, 2 tahun suami bertugas di sana, kakak pun ikut suami, rasa macam sukalah dengan keadaan di sana, tenang, dengan jiran-jiran yang baik. Jadi kakak dengan suami buat keputusan untuk duduk terus di sana dan mendapatkan pekerjaan di sana. Pengalaman yang kakak nak ceritakan ini adalah tentang satu kejadian yang menakutkan. Bukan di dalam rumah kakak. Tidak. Alhamdulillah, rumah yang kakak miliki ini tidak ada apa-apa gangguan lah. Tapi ini lebih kepada satu taman permainan dekat kawasan rumah kakak ni. Kita ni duduk di sini ibarat macam satu perkampungan tau. Ada rumah di depan, rumah sebelah kiri kanan. Jadi kita masuk satu lorong ni, terus masuk satu perkampungan lah yang dipanggil ville, kata akak kita lah. Jadi dekat rumah kakak ni ada satu taman permainan, dipanggil playground. Di situ ada 3 atau 4 playground lah yang ada disediakan untuk keluarga beriadah, kanak-kanak bermain. Tapi ada satu playground ni, Casey, kakak tengok dah macam terbengkalai. Tempat tu langsung tak digunakan dan tak dijaga, dibiarkan begitu saja. Kakak rasa muskil. Setiap kali kalau suami dengan kakak lalulah, bila memandu mesti nampak playground yang disebutkan. Yang lain semua okey, dijaga, ada orang main, tapi satu playground ni tidak ada pun yang menggunakannya. Terlalu awal ketika kakak memandu ni nak bertanya pada jiran-jiran sebabnya baru saja berada di sana. Jadi sampaikan suatu hari ni suami dengan kakak baru pulang. Waktu tu sekitar jam 5 lebih petang. Casey, di sana 5 lebih petang dah gelap, tak macam di Singapura. Pukul 7 pun ada kalanya masih terang. 5 lebih petang dah gelap macam waktu maghrib, Casey. Suami sedang memandu, lalu dekat kawasan yang disebutkan ni, di mana sebelah kanan ni adalah playground. Tengah memandu, kakak terpandang dekat playground. Selalu lalu dekat situ memang tak ada orang. Tidak ada orang pun yang akan menggunakan taman permainan yang disebutkan tadilah. Jadi bila kakak terpandang, di situ ada satu buaian, ataupun dipanggil swing. Dekat buai tu, kakak nampak Casey ada orang tengah duduk seorang diri dalam keadaan gelap. Kakak pun tegur, "Bang, abang tengok bang, gelap-gelap macam ni ada orang main buai-buai," kata kakak kepada suami. Suami pun toleh. Kemudian suami tengok kakak, "Awak ni pun lah, kita dekat Singapura ke, kita dekat Amerika ke, kita dekat benua Afrika pun, jangan teguh." Kakak terdiam. Kakak istighfar, baca Al-Fatihah. Suami terus memandu sampai dekat rumah. Sebelum masuk, suami baca lagi doa. Pendengar Ria 897, malam bila kakak dengan suami nak tidur, dia datang, Casey. Dia datang. Anda bayangkan saudara, katanya Kak Susilawati, tingkap bilik kakak diketuk. Bila kakak tidur malam, kakak akan tarik day curtain dan tutup tingkap kakak. Kakak akan tarik selimut dan selibung di bawah selimut. Dengar orang ketuk tingkap, siapa nak pergi pandang? Yang hairan, suami kakak tak dengar. Kakak seorang diganggu pada malam hari sebab mungkin kakak yang menegur. Selepas tu, kakak dah tak nak tanya orang pun tentang apa yang berlaku dekat playground tu. Sampai sekarang kakak tak tahu dan kakak tak nak tahu. Terima kasih. Selamat tengah malam,
kepada semua. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey, dan tadi anda telah pun bersama dengan lagu-lagu yang berkumandang di Ria 897. Terima kasih dan selamat pagi pada semua. Waktu sekarang 1.16 pagi. Pelbagai kisah diketengahkan. Masalah teknikal lampu dah pun okey. Nampaknya cuma ada 3 lampu yang mati, tak tahu tak boleh dihidupkan. Mungkin dah tiba masanya dia harus pergi meninggalkan saya di sini. Lampu-lampu, selamat maju jaya. Baik saudara, tadi itulah saya dah muat naikkan gambar. Apabila tiba-tiba konti gelap, saya dah petik gambar dan kemudian saya cuba nyalakan lampu balik. Dah terang atas tu gambar terang, bawah tu gambar gelap. Bayangkan tengah duduk baca cerita, tiba-tiba saya tengok lemak. Gelap terperanjat juga saya ni. Terima kasih kepada anda yang telah pun berikan kata-kata gurauan senda, kata-kata perangsang, kata-kata semangat. Terima kasih lah banyak-banyak ya. Saya buka talian, silakan 6691187. Baik, silakan 6691187. Kalau ada kisah misteri boleh kongsi dengan saya dalam rancangan ini. Dan saudara, saya harap yang hubungi saya terus ke udara dan ringkaskan kisah anda, jangan terlalu panjang sangatlah, kena ingat orang belakang ya. Dan matikan suara radio, jauhkan diri dari radio supaya tidak terganggu bila anda berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Dia telefon saya, dia letak. Pelik pula orang-orang ni Kalau tangan saya boleh keluar dari telefonnya, saya angkat tangan, Assalamualaikum ya. Tak adalah Itu kalau cakap beralas Kalau tak saya keluar tangan dari telefonnya, saya pun beri salam lagi. Baik, silakan 6691187. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi Casey. Siapa tu? Nama saya Muhammad Zainul. Cik Muhammad Zainul, panggilan dari mana ni? Saya panggilan daripada Novena. Saya tak boleh cakap mana tempat saya kerja. MHA silakan Ministry of Home Affairs. Tentang apa ni kisah pengalaman anda? Ini bulan-bulan puasa saya tidak mau cakap bohong Saya dulu saya kerja tahun 2000. 2001, minta maaf. Saya bekerja di Sempang dekat itu Adam Road dan Holland Road. Jadi sana ada satu assignment. Assignment saya kerja sana ada 3 building. Dia paling tinggi sekali tingkat 7. Habis saya bekerja sana, habis kawan saya beritahu dengan saya lah, bang, abang kalau nak tidur, kalau abang pergi tingkat 2. Saya kata, kenapa? Sana abang kau tidur, kalau abang rehat, sana ada remote control, abang boleh control itu itu aircon lah. Abang nak sejuk ke, nak kurang sejuk ke, atau abang nak tutup ke, itu abang best suka. Habis saya kata, tengok kamu cerita satu macam aja. Dia kata, ini Saleh beritahu terus terang pada abang abang kalau naik tingkat 2 sana, abang saya nak tengok abang ada dapat rasa apa-apa tak. Cakap dengan saya terus terang. Saya cakap dengan kawan saya Saleh lah. Tak ada bang, banyak orang tak boleh tidur sana, kena cekik lah, kena tekan lah. Saleh nampak bayang terus, Saleh cabut. Dia meluru datang pada Saleh. Saleh dapat lari, dapat tepis, dapat lari terus. Saleh lari lah, tak naik lift lah. Saya Saleh turun tangga lah. Habis saya tak nak beritahu dengan diorang lah. Saya ni sedikit sebanyak pun tahulah macam mana. Habis nak naik DP lift. DP lift pun macam lift hantu tau. Casey. Dia naik dengan pelahang gudung. Seram tau. Habis bila saya keluar daripada itu lift, naik tingkat 2, sana kira function room lah. Habis saya keluar je, bulu rumah semua meremang tau. Habis ada satu hayat lah paling gagah perkasa sekali. Bukan itu hayat, satu hayat aja lah. Memang semua segala hayat-hayat kepunyaan Allah Ta'ala di dalam isi kandungan Al-Quran Mukarim, cuma memang paling tertinggi, mujarab. Habis sekali saya pun ikat itu 4 penjuru lah. Saya ikat tu 4 penjuru. Habis Saleh beritahu, bang, abang kalau nak tahu bagaimana dia datang, abang boleh dapat tahu. Abang kalau baring, abang tengok boleh dengar dia naik tangga. Tap, tap,
Tak. Habis nanti abang boleh dengar bunyi pintu. Itu dah buka, dia masuk. Itu yang kita orang tidur tu, itu kawasan dia. Habis saya kata biarkan dia lah. Takkan ni dunia dia kontrol. Habis saya pun tidur lah. Saya dah ikat 4 penjuru, saya tidur. Betul-betul Casey dia naik tangga, saya terdengar. Habis saya dah baca itu ayat, kita tak boleh takut. Ini Allah Ta'ala sendiri yang jaga pada hamba dia, siapa yang baca ayat itu. Habis saya baring lah, saya buka mata. Saya terdengar dia naik tangga. Habis saya kejamkan mata saya balik. Dia naik, habis bunyi pintu. Habis saya ingat dalam hati wah, dia dah masuk ni. Pedulikan dia lah. Saya pun tutup mata. Casey tahu tak, kalau kita kena mata kita kejam, tutup. Kalau kena cahaya lampu dia macam sedikit merah-merahan. Betul tak? Habis bila nampak macam bayang boleh nampak depan mata kita, kelopak mata tu macam bayang hitam tau. Kalau kita menghadap lampu, cahaya lampu. Habis sekali dia masuk, habis saya buka mata, rupanya dia ada kat belakang saya tau. Benar Casey, ni bulan-bulan puasa, saya tak mau cakap bohong dengan Casey. Habis saya tengok dia peluk dengan saya tau. Dia peluk dengan saya. Saya raba kaki dia semua macam berbulu tau. Tangan dia berbulu. Saya kata, kau ni siapa? Habis dia diamkan diri. Habis saya siku lah. Saya, tangan kiri saya ni, saya siku dengan dia, kena dada dia. Dada dia lembik. Lembik, selembik-lembik macam tak ada tulang. Habis saya kata, kau pergi daripada sini. Dia tak nak juga, dia macam peluk, macam sayang gitu. Pasal apa? Saya dah ikat 4 penjuru tu. Dengan disebuti dengan nama Allah Ta'ala yang sangat terbesar. Habis baik kau tak nak pergi daripada sini satu aja saya bang sekuat-kuat, Allahu Akbar. Terus dengan sekelip mata Casey, terus dia pun gaib. Habis saya pusing belakang, saya tengok dia dah tak ada. Habis saya pun tak nak ingat apa-apa. Pasal apa, saya terlalu ngantuk. Saya terus tidur sampai cukup waktu dia 2 jam saya rehat. Kawan saya kejutkan walkie-talkie. Saya tersadar, saya tak cerita kawan saya, sampaikan saya dah tak kerja sana lagi Casey. Ini dengan kerana Allah saya cerita dengan Casey. Saya tidak mau cakap bohong. Itu sajalah pengalaman saya Casey. Terima kasih Terima kasih pengalaman yang dikongsi sama. Selamat bertugas. Terima kasih. Sama juga dengan Casey Terima kasih. Selamat berpuasa. Baik. Juga. Baik, itu dia kisah daripada abang kita yang mungkin ternampak diganggu. Terima kasih. Kiriman yang ini dari siapa ni? Daripada Kak Nora kata, wow, kisah tentang cerita di Amerika Kak Salawati itu menyeramkan. Nak bila Casey bacakan, dia kata dia datang. Boleh terbayang Casey itulah mak-mak kita selalu cakap jangan teguh kalau ternampak sesuatu yang pelik, khususnya tempat-tempat yang menyeramkan. Sebabnya yang kita nampak tu kadang-kadang rezeki kita dan dia sengaja nak kita teguh. Jadi bila kita teguh, dia pun tahu yang kita ni menyapa dia ikutlah balik. Terima kasih juga pada yang sedang bersama dengan kami. Yang ini kiriman daripada Sweet Lady. Kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ada seorang anak berusia 5 tahun dan anak saya inilah yang menjadi teman saya setiap hari sebab suami saya bertugas. Bukan satu, malah ada 2 pekerjaan lah demi mencari rezeki dan juga sesuap nasi. Bukan apa Casey, saya bukan nak cerita hal peribadi saya, tapi lebih kepada pengalaman saya. Anak saya 5 tahun akan ikut ke mana sahaja saya pergi. Kalau di rumah duduk dengan saya, kalau saya pergi kedai saya bawa dia sekali, saya kalau pergi rumah jiran iaitu rumah kawan saya di tingkat 2 pun saya bawa dia sekali, ke mana saja. Satu hari ini saya keluar pergi ke rumah teman saya lah di tingkat 2. Jadi turun lift tingkat 2, duduk lepak berbual dan sampailah tengok jam dah pukul 11 malam. Anak saya pun tengok dah mengantuk, saya kata saya nak balik lah. Jadi saya pun jalan keluar dengan anak saya pimpin tangan beliau, berjalan keluar dari rumah menuju ke arah lift. Rumah saya di tingkat 11, rumah teman beliau ni di tingkat 2. Jadi pintu lift terbuka, saya pun masuk dalam dan tekan tingkat 11.
lift naik atas, ke atas lah perlahan-lahan. Dan saya dapati anak saya ni seringkali tengok belakang dan terus rapat dengan saya. Tahu, tengok belakang rapat dengan saya. Kemudian macam ada benda yang tak kena. Saya takkan nak pergi tanya Casey dengan anak saya, apa yang dia nampak dalam lift. Tak apa. Lift sampai tingkat 11, saya dengan anak saya pun keluar berjalan menuju ke arah pintu rumah lah. Tengah berjalan, saya keluarkan kunci. Baru nak masukkan kunci dalam lubang pintu tu, anak saya ni terjenguk sebelah kiri saya, di mana dia berdiri sebelah kanan lah. Dan kemudian apa yang berlaku, dia peluk saya kuat-kuat. Dia kata, "Ibu takut." Bila anak cakap macam tu, katanya sweet lady, saya pun menjadi takut, Casey. Saya tengok mana ada orang ni. Tapi walaupun tak ada orang, bulu roma saya meremang. Saya kata pada anak saya, ikut ibu baca. Ikut ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya ikut. Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang pilat-pilat. Kita baca Al-Fatihah dahulu. Kemudian saya nak melangkah kaki kanan masuk ke dalam rumah. Saya ajak anak saya buat benda yang sama. Kemudian saya suruh dia terus masuk ke dapur untuk cuci kaki. Saya tutup pintu dan saya tak nak lagi Casey bawa anak saya turun ke bawah lah dalam masa terdekat pada waktu itu. Sebab mungkin ada sesuatu yang dia ternampak bila kita naik lift. Terima kasih, Casey. Baik saudara, sila hubungi saya sekarang 669-11897 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa tu? Saya Hans. Ini panggilan dari mana, Hans? Dari Serenggun. Dan kisah pengalaman anda tentang apa? Silakan. Ni kisah saya bila saya dulu saya ada dua cerita lah. So cerita yang pertama ni bila saya masa tu kat rumah Mokyo. Umur saya 5 tahun lah. Jadi bila saya ni pengalaman pasal ibu saya lah sebenarnya. Jadi bila saya kecil tu, kalau balik rumah selalu mesti ada orang India ikut dia balik. Jadi bila ikut dia hari balik, jadi sering lah benda tu datang ikut balik. So satu hari tu dia hantar barang kat rumah. Jadi macam saya ni bila saya kecil tu, saya mungkin lah budak kecil memang boleh nampak benda ni kan. Jadi satu hari tu saya macam balik lah, saya cakap ibu saya, "Ibu, asalnya kat rumah kita macam ada orang jalan-jalan." Jadi ibu cakap, "Janganlah, sudahlah, tak apa, jangan apa-apa." So bila malam tu dia tidur dia selalu dapat kami tu. Nanti saya akan nampak malam-malam pukul 2-3 pagi, saya akan nampak ada orang mengendap dengan mata merah. Saya cakap, ibu saya takut. Jadi bila tu, the next day what happened was, bila ibu saya dah habis sembahyang dan solat, dia tidur dan saya pula ni tengah tidur ayam-ayam lah. Saya nampak ada benda ni merangkak ke katil ibu saya ni. Bila ayah saya kita malam. Jadi bila dia merangkak tu, saya tengah tengok. Sebelah saya adik saya dia tengah tidur. Lepas tu dia merangkak pergi kat ibu saya. Sekali ibu saya diam. Sekali dia angkat blanket dia tolak Allah. Terus dia punya benda tu keluar jadi adik saya. Dia jadi orang yang hantar tu pergi berobat. Sekali dia kata itu hantu raya. Dia datang kat rumah. Jadi tak berapa seram lah cerita dia. Tapi yang lagi satu ni pasal Sentosa. Yang Sentosa pula bila ni terjadi pada diri saya bila saya kerja kat Tanjung Beach Club. Masa Sentosa ni memang pantang lah, mulut kita jangan jangan lancang mulut. Bila kita kata sesuatu tu jangan cakap. Jadi benda ni saya cerita macam tak pernah nampak benda ni semua kan. Jadi saya dengan kawan saya dah habis makan masa tu last year bulan puasa. Jadi kita berbual lah pasal cerita tu. Bulan puasa tak ada hantu kan. Kita berbual lah. Kita berbual pasal hantu. Pasal belakang Tanjung Beach Club tu ada kubur. Jadi kita cerita lah pasal kubur-kubur kat belakang tu. Jadi bila cerita sekali, dah habis cerita je, sekali tiba-tiba mana-mana daerah ni daun suddenly jatuh. Bila daun tu jatuh, yang kita hairan ni jatuh tempat kita je. Jadi atas tu kita cakap, daun mana ni datang ni? Banyak pula tu jatuh daripada pokok. Cakap tapi tempat tepi-tepi lain tak ada. Tempat kita yang duduk ni kat bench ni jatuh. Jadi kita toleh atas apa lagi. Nampak benda tu tengah duduk, tengah tengok kita, tengah ketawa. Macam bukan kita lari. Itu je Giri. Terima kasih ya. Sama.
kembali. Dua kisah yang diceritakan tapi waktu kecil itulah mungkin gangguan. Tak kisah cerita anda seram ke tak seram ke, bukanlah kita sini nak menilai kisah yang diketengahkan. Jadi asalkan kisah anda tu yang ringkas, padat dan ikutlah syarat-syarat yang telah pun ditetapkan untuk berkongsi. Yang ini kiriman daripada Uncle Sam. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika saya sedang berada di tingkap dapur rumah saya, sedang isap rokok. Tiba-tiba saya terperasan di blok sebelah rumah jiran lah. Tingkap dapur rumah saya ni menghadap tingkap dapur rumah jiran blok sebelah. Apa yang saya terkejut apabila saya ternampak rumah yang gelap gelita ni, ada orang diri di tengah-tengah dapur KC. Walaupun gelap dapat lihat kerana cahaya bulan yang dapat menyinari bahagian depan dapur tu. Saya terkejut sebenarnya ternampak ada susuk tubuh orang tengah berdiri dalam keadaan gelap. Mungkin kalau tuan rumah tu berdiri dekat dapur, tak kisahlah KC. Apa yang berlaku bila saya sedang merukuk ni sambil saya bermain handphone. Jadi saya berada dekat tingkap dapur tu. Lebih kurang nak dekat 5 minit saya diri di sana sambil main handphone, saya isap rokok. Bukan sebatang, 2 batang rokok saya habiskan. Apa yang berlaku, saya pandang sambil tu juga saya pandang di blok sebelah. Di tempat yang sama, wanita ke lelaki ke berdiri, saya tak pasti, kata beliau. Berdiri tegak, tak gerak-gerak. Mustahil kisi orang boleh berdiri gitu lama dengan tidak bergerak. Saya kemudian rasa macam tak sedap hati. Rokok yang kedua tu saya terus matikan, saya tak habis. Saya masuk ke dalam rumah saya dan langsung masuk ke dalam bilik lah. Bila saya nak tidur ni, saya terpandang pula tingkap bilik saya yang tidak tutup. Saya bangun, saya tarik langsir kerana takut sangat, katanya Uncle Sam. Jadi keesokan harinya saya tanya pada isteri lah dan beritahu beliau tentang apa yang saya nampak. Dan isteri saya pun kata dia pun pernah ternampak benda yang sama apabila dia terpandang daripada tingkap dapur rumah kita ni, terpandang tingkap dapur rumah jiran yang blok sebelah ni, ada juga orang berdiri di tengah-tengah dapur. Setelah kejadian yang disebutkan tu, isteri saya memang tak berani nak pandang luar tingkap apabila dia masuk dapur pada waktu malam. Saya sampai sekarang KC rasa muskil nak tahu apa sebenarnya yang saya dengan isteri pernah nampak di tingkap dapur, di kawasan dapur melalui tingkap dapur rumah saya ni lah, jiran blok sebelah. Terima kasih Uncle Sam yang berkongsi pengalaman. Baik, kita silakan 66911897. Ini daripada Encik Fakrul berkongsi peristiwa. Saya seorang pemandu taksi. Saya pernah mengalami pengalaman yang menakutkan. Waktu tu saya mengantuk sangat, jadi saya membuat keputusan untuk tidur seketika di perhentian bas. Kata beliau, saya tak tahu kenapa dalam banyak-banyak tempat saya boleh berhenti dekat bus stop MacRitchie. Bukan MacRitchie Reservoir, di salah tempat satu laluan lah, di mana situ selalunya ada orang berlari-lari anak ataupun berlumba lari, ataupun di situ tempat orang berbasikal. Betul-betul dekat kawasan Lornie Road KC ada satu perhentian bas. Saya berhentikan taksi saya di tepi tu pukul 2.30 pagi. Enjin masih hidup, lampu masih menyala. Saya kebelakangkan kerusi dan saya pejam mata buat seketika. Tiba-tiba KC, sedang saya baring, saya rasa dah masuk minit ke 5 minit lah ketika saya sedang nak cuba lelapkan mata, taksi saya bahagian bumbung terdengar bunyi hentakan yang begitu kuat, seperti ada sesuatu jatuh di atasnya. Bila saya dengar bunyi hentakan yang kuat datang daripada bumbung taksi, saya terperanjat lah daripada rasa mengantuk terus rasa segar bugar. Jadi saya pun buka pintu perlahan-lahan, saya keluar dari taksi dan tengoklah apa yang ada di atas bumbung taksi saya. Bila saya keluar, memang tidak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada bekas remuk ke, tak ada benda yang jatuh. Sampaikan saya buat pusingan KC. Saya tawaf satu taksi, mungkin ada barang yang jatuh, mungkin dah tergolek. Pun tak ada juga. Saya pun kembali, bila saya pusing ni, saya pun nak kembalilah. Daripada saya pusing satu pusingan sampai dekat belakang ni sekarang, saya berdiri di belakang bonet, saya pun kembali. Beliau kata nak kembali ke tempat duduk pemandu lah. Bila berada dekat belakang bonet tu, saya nak pusing balik ke depan, saya terperanjat apabila saya ternampak di tempat duduk belakang taksi saya ada orang. Astaghfirullahalazim.
saya istighfar. Ada orang. Bila dia masuk? Ini mungkin lah abang cakap lah. Ini dialog ni saya tambah Saya katanya di sini tak berani nak masuk teksi. Saya berdiri di belakang tu agak lama sambil membaca surah 3 Kul. Habis baca surah 3 Kul, saya niat di hati, ya Allah Tuanku, lindungilah aku kalau ada sesuatu di belakang. Masuk dalam teksi, saya turunkan tingkap depan, 2 tingkap belakang saya turunkan. Kemudian saya perlahan-lahan keluar daripada perhentian bas dan saya pulang ke rumah. Casey, saya tak tahulah apa yang saya nampak, tapi bila saya dah masuk dalam teksi, benda yang ada di belakang tadi tu tidak tahu hilang entah ke mana. Baik, saudara pendengar Ria, kalau ada kisah misteri boleh hubungi saya di 66911897 dan ingat setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Ada yang suka dengan kisah daripada Kak Susilawati, yang ini daripada Haji Muhammad Hakim katanya Haji Muhammad Hakim. Wow, kisah pada malam ni semua best dan menarik sangat-sangat. Suka dengan pengalaman yang diceritakan, kata Haji Muhammad Hakim. Saya nak cerita satu hal. Ini bukan tentang hantu, gangguan hantu, tapi lebih kepada gangguan jin. Kalau Casey nak tahu, katanya Haji Muhammad Hakim, dalam dunia ni tak ada hantu, cuma ada jin yang diketengahkan di sini. Jadi izinkan saya untuk berkongsi yang ringkas saja. Pada beberapa tahun yang lalu, saya ada seorang adik ipar lah. Dan adik ipar saya ni katanya pada waktu itu telah pun berkongsi masalah yang dihadapi oleh beliau kepada seseorang. Dan berita tu datang kepada saya, di mana suami adik ipar saya ni tiba-tiba berubah menjadi begitu alim dan tidak kisah tentang benda lain selain daripada zikir, melakukan solat, kemudian zikir, melakukan solat, zikir, melakukan solat. Benda ni memang baik, katanya Tuan Haji kita. Apa yang dilakukan sama sekali memang baik. Tapi bayangkanlah, daripada dia bertugas sampaikan dia dibuang kerja, sampai macam tu, dan dia akan duduk dalam bilik daripada pagi sampailah ke petang, petang sambung balik sampai ke malam, dia akan duduk solat, zikir, solat, baca Al-Quran. Itulah kerja yang dilakukan. Mula-mula isterinya ingatkan, baguslah suami dah berubah ke arah kebaikan. Tapi dah terlampau teruk, sampai kadang-kadang suruh makan pun tak nak. Dah tak ada masa dengan isteri, buat hal sendiri. Jadi rupa-rupanya bila dihantar suaminya berubat, suaminya ni telah pun didampingi oleh sejenis makhluk jin. Jin yang dikatakan di sini adalah jin Islam yang memang gemar melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Hal ini dirahsiakan oleh isteri untuk lebih kurang nak dekat sebulan lebih setelah suaminya dibuang kerja, dan akhirnya isteri mendapatkan bantuan dan memang benar. Suami telah pun dikenakan gangguan, terkena gangguan jin Islam, dan setiap kali dia lakukan solat, dia mengaji, dia berzikir, dia rasa macam puas hati dan dia tidak pernah pun ingat pada isteri dan anak-anak dalam rumah. Jadi itulah pengalaman. Wah, ini pengalaman lain dari yang lain lah ya. Kita akan kembali sebentar nanti bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada Syafiq Kamis yang telah pun mengubah lagu tadi bersama dengan anak-anak dan juga anak-anak kawan ke anak-anak saudara. Lagu yang dikatakan lagu untuk Misteri Jam 12. Judulnya Mak Kata. Mak Kata jangan tidur lambat. Silakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Wak Ucup sini. Wak Ucup, apa khabar? Baik. Selamat berpuasa Sama-sama kita Ya, saya. Ini kita pasal semalam tu di on the road tu. On the road? On the road. Okey. Ya. Dekat Police Academy Ya. Dan bujang-bujang Wak Ucup tinggal di Mount Pleasant. Oh. Jadi on the road daripada Whitley Road tu kita masuk on the road sebelah kanan Police Academy, dulu sekolah primary school. Belakang ada barek-barek polis semua tu. Sampai ke ujung itu Kampung Nekat.
Saya tinggal, kalau kita masuk daripada Thomson Road, kita masuk Mount Pleasant, sebelah kiri kita tu Police Academy punya gate. Sebelah kanan tu Polo Club. Di situ semua tapak tanah perkuburan kawasan tu juga Itu depan lagi. Bila naik lagi bukit tu, belok pertama tu ke kiri, nombor 151A. Wak Usop tinggal sana dulu. Bujang-bujang. Pasal bapak dulu polis kan. Jadi dia jaga ini barisan sosialis ni kan. Dari rumah tu dah dikepung dah. Kalau kita belok kiri, sebelah kanan Wak Usop tinggal. Kalau kita terus Officer Mess. Tapi kalau daripada Mount Pleasant tu kita naik terus yang Casey cakap Gincana tu sebelah kanan. Ke depan lagi sebelah kanan, sebelah kiri ada satu kedai. Yang Wak Usop tinggal ni daripada Mount Pleasant Surut tu naik, pertama yang belok kiri tu ada dulu tahun 60-an ada polis lah, orang India lah. Dia tembak diri dia dalam kereta. Dia mati kat situ lah. Habis sebelah depan sikit rumah tu ada Mat Saleh gantung diri rumah tu. Tapi Wak Usop tinggal dalam dekat 20 tahun situ lah. Tinggal dengan bapak kan. Jadi rumah yang Ucap kata tentang gantung diri tu sekarang ni masih ada orang tinggal ke atau dah roboh ke? Tahulah tu. Itu tak tahu. Yang Wak Usop tinggal ni betul-betul dekat-dekat sebelah dua rumah. Dah berkepung dah. Dah tak ada orang tinggal. Pernah Wak Usop 4-5 tahun lepas pergi sana kan, dia kepung dengan pagar. Tapi mungkin ada lah. Dulu banyak orang putih tinggal situ lah. Orang macam rumah banglo, ada quarters ada stable kuda semua tu. Tapi tak pernah pula nampak apa-apa lah sana. Tapi memang keras juga lah. Orang cakap keras. Tapi Wak Usop tak pernah pula. Jadi dekat 20 tahun. Jadi ada cerita yang kan naik nampak benda-benda tu kat atas pokok kan. Kita dulu bujang-bujang pernah juga pukul 1 ke 2 pagi balik. Tapi mungkin dulu belum ada Casey lagi punya cerita ni kan. Tak teringat benda tu lah. Jadi main terus dia balik lah. Itulah nak ceritakan dulu Wak Usop tinggal dekat 20 tahun di Mount Pleasant. Lama tu Terima kasih Wak Usop Okey, sama-sama. Kembali. Itu dia Wak Usop merupakan penduduk kawasan On Right Road di sekitar kawasan Police Academy yang lama lah. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh hubungi saya, mungkin seorang lagi pemanggil yang terakhir sebelum saya akhiri tugas saya pada malam ini. 66911897 ada yang suka dengan video yang saya kongsi, video yang telah pun saya adunkan tentang 5 tip bila nampak hantu. Saya suka tip yang kelima. Zizan dengan Johan dua-dua boleh bernasyid Yalah. Baik, yang ini kiriman daripada Kak Fatma. Katanya, Casey, malam ni kisah semua menarik. Sungguh kakak suka dengan pengalaman. Tapi seram juga Casey. Suami kakak ni pula bertugas malam ni. Dan kakak seorang di rumah. Maklumlah, anak hanya 2 orang. Dua-dua dah berumah tangga. Jadi duduk dalam rumah ni seorang-seorang. Kakak nak kongsi peristiwa kakak yang ringkas. Kata Kak Fatma, rumah kakak ni pernah didatangi oleh seorang wanita lah. Beliau ni berpakaian serba hitam. Sampaikan wajahnya hanya nampak mata saja, yang lain semua ditutup lah. Dia datang waktu maghrib. Kakak ingat lagi sebabnya waktu tu bila kakak buka pintu, kata Kak Fatma, kakak sedang bertelekung Casey. Bayangkan, kakak satu badan telekung putih, buka pintu, perempuan ni satu pakaiannya semua hitam, hanya nampak mata. Yang kakak hairan, dia ketuk pintu. Kakak dengar Casey, suara macam orang beri salam. Kakak pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian kakak jalan pergi depan pintu rumah. Kakak buka pintu, dia nampak kakak pakai serba putih. Dia tengok kakak dan kemudian kakak ni tiba-tiba terlafaz kalimah Allah. Perempuan yang nampak kakak ni pusing dan terus jalan tinggalkan rumah kakak. Kakak tak tahu apa niat dia, tetapi
mesti yang tak baik, Casey. Kakak tutup pintu dengan keadaan bertelekung tu, masih lagi berwuduk. Masuk dalam bilik, terus kakak doa, Casey, minta perlindungan dari Allah. Tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apa gangguan. Nak tanyalah para pendengar, pernah tak didatangi oleh wanita sedemikian rupa sekitar waktu maghrib? Terima kasih dan selamat malam. Baik, kita ke hujung talian. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Zakri sini. Dan pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ya, ni pengalaman saya tentang rumah lama saya tinggal di daerah Jurong. Okey, daerah Jurong ni, ni mulanya saya tidur di ruang tamu lah, kat living. Lepas tu, dalam tidur tu, saya mimpi. Saya mimpi, saya terbangun. Macam tengok jam 2 pagi. Tapi saya rasa seram-seram sejuk lah. Lepas tu saya rasa macam takut. Saya ingat rasa tu dalam 2 pagi tu, saya nak balik rumah mak saya kat Yishun. So saya pack barang, tutup tingkap, tutup lampu, saya keluar rumah. Bila saya dah kunci mangga, saya terlupa saya ni jaket. Lepas tu saya bawa motor, saya takut sejuk. Bila dah sejuk tu, saya ingat okey lah, saya nak masuk rumah balik, nak ambil jaket. Bila saya buka pintu, saya ternampak dapur saya terbuka. Habis ada orang dalam bilik air. So saya rasa macam seram lah. Tapi dalam mimpi tu saya tak rasa takut sangat. Sebab saya tahu saya ni bermimpi. So saya pekik, siapa dalam bilik air tu? Saya yang keluar, mak saya. Dia cakap, kenapa kau Zakri? Kan aku kan tinggal sini, kenapa dengan kau? Then saya jari balik lah. Cakap, kau buat apa kat sini? Kau keluar dari rumah aku. Tiba-tiba dia macam tenung saya. Dia macam float tau. Dia float, lepas tu dia serga saya. Terus saya terbangun. Macam saya terperanjat gitu. Bila saya terbangun, saya tengok jam pukul 2 pagi. Saya macam, alamak. Saya tengok rumah saya dah naik. Saya rasa takut sangat. Then lepas itu saya pun macam dah tak boleh tahan. Saya rasa takut. Saya pun nak balik rumah mak saya kat Yishun. Ni kira kan saya dah terbangun daripada mimpi. Ini kira dah jadi macam reality rasa macam reality. Bila tu, lepas tu saya tutup lampu semua. Bila saya tutup lampu, saya tutup mangga. Betul je, saya terlupa jaket saya. Ini kira kan decision saya apa tahu. Saya tak nak buka mangga, saya terus balik rumah Mak Icun. So saya turun bawah, saya start motor enjin, saya start rukuk. Nak pastikan saya dah tutup lampu ke apa kan. Saya tengok atas. Yang saya ingat semua lampu dah tutup. Tapi saya tengok atas, lampu dapur terbuka, lampu bilik terbuka. Lepas tu ada orang tengok ke bawah. Lepas itu saya terperanjat. Saya terus balik ke Yishun. Itu je Casey. Terima kasih ya. Kembali. Baik saudara, anda bayangkan dari mimpi. Mula-mula dia mimpi tiba-tiba dia bangun betul pukul 2 pagi menjadi reality. Jeng jeng jeng. Baiklah saudara, saya akan akhiri tugas saya di sini. Saya jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Untuk panduan kita bersama, masuknya waktu subuh pada pukul 5.40 pagi nanti. Waktu imsak di Singapura. Yang negeri lain jangan ikut pula Waktu imsak di Singapura 5.30 pagi nanti. Selamat bersahur, selamat berpuasa. Dan jangan lupalah lambat-lambatkanlah sahur anda dan cepat-cepatkanlah buka anda. Jumpa anda dan terus bersama kami Ria 897 FM. Sebuah lagu untuk anda yang sedang bertugas. Mungkin lagu ini akan membantu membangkitkan semangat anda. Bye.